Macam kita pergi masjid kan, tengok pahala tu, ya Allah, rumah Allah. Ambil pengiktibaran dalam hati kita, ambil iktibar. Orang tu boleh sedekahkan duit dia. Dia boleh beli tanah tu saja berapa juta, 6 juta lebih. Tanah tapak masjid, kos pembinaan masjid 100 juta lebih. Malahan disiapkan satu petak khusus untuk dia, kalau meninggal besok situ tanam, kata dia. Kan Nabi dah sebut kan, manusia yang paling cerdik adalah dia sadar dia akan mati dan bersedia dengan kematian dia. Kita keberani-berani kita tak adalah sampai telefon, Imam tolong reservekan satu petak kubur untuk saya. Belum ada lelah yang ni. Dia cuma masuk khairat je. Masuk khairat, dia masuk jadi keahlian, dia masuk bayar je. Tetapi dia kata, buk tau, saya nak lubang yang tu sebelah pagar tu saya punya. Senang anak saya datang tengok. Tak ada sampai macam tu berani dah. Ada. Mungkin ada lah, tapi tak ramai. Tak ramai lah kan. Kenapa pula tak berani? Sebab ada orang cakap bila sampai dah sebelah tu, confirm kau meninggal lepas tu. Yo kau, alamak tak jadilah mama, nampak tu salah tu. Kan? Tak ada dah. Kalau dah mati lah. Tak ada mana sebab dia lubang tu dah. Kan? Dan sehat ni apa? Cuba tengok Datuk masa ujian ni kita cerita pasal Allah yarham Datuk Nasir Wahab. Datuk Nasir pun sendiri masa mula-mula dia diuji dengan kanser tu, dia pun cakap dia jaga kesihatan dia, dia jaga ni. Makna Allah ni kalau dia nak bagi ujian kat kita, dia tak kira macam mana pun kita baik, kita usaha je. Bukan main lagi kan. Itu yang Ustaz Badli Shah kata tu, tak ada sebab dia nasi dah kita kurus. Kan dia takkan nasi nak kurus je. Gajah tu ya pula dia takkan nasi, gemuk ya kan. Botu juga. Ustaz Badli Shah ni buat kajian mendalam macam tu sekali tu. Kan? Berapa kali dah Ustaz Badli Shah datang sini? Panggil dia sekali datang, biar dia cerita pasal badak tu semua, dia cerita. Dia cerita borok tu, melencet-lencet tu, hari-hari selesai kan, bergayut kan selesai tu. Umur panjang kan 40 tahun ni, lepas tu mati dah. Kucing pun berapa tahunnya. Kan nampak tak? Jadi kita dengan tu payah tu kan kalau bujah macam tu, tapi memang iyalah. Tapi kita usaha. Usaha dan doa. Tu tadi ilmu dan amal tadi kan. Doa. Doa pun tak nak. Okey, keempat, pada perutnya, iaitu perutnya tidak diisi barang yang haram, itu dosa besar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, manakala sesuap daripada barang haram masuk ke perut seseorang, maka seluruh malaikat di langit dan di bumi melaknatnya selama sesuai atau seteguk barang itu berada di dalam perutnya. Jika dia mati dalam keadaan demikian, maka tempatnya adalah di neraka. Nauzubillah. Jadi makna kata, jaga mana-mana ni kan, makan, carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Mak kita dulu-dulu, orang dulu-dulu, saya gemar ambil contoh orang kampung dulu-dulu, simpan duit buat 3 kotah. Ada tu pula simpan sikit dekat celah apa, celah bantal simpan. Yang satu tu pula letak dekat dalam piuk pun ada, piuk-piuk yang susun tingkit atas tu. Sebab dia punya simpanan tu dia tak nak satu tompek je. Kalau kata Ustaz tak, kerana tengah cicip piuk lah, ada duit sini, butingat ada simpan situ. Jadi kadang sebab apa, orang dulu dengan sikit-sikit tapi cukup. Kan, kenapa? Mak kita pula dulu-dulu kalau perasan, mak kita lah antara yang kita tak faham kenapa dia rajin tolong orang. Kenduri dia datang awal lah, bawa pisau, bawa apa, kadang bawa boreh, kadang bawa bawang, dia bawa tu sedekah ke orang. Orang sebelah minta garam, nah bagi garam. Nah minta gula, bagi gula. Itu pun cakap, mak ni kita pun tak ada, mak bagi ke orang. Adalah rezekinya kita belak. So, lepas tu nak kita pun tak ada, ada Allah bagi ganti. Biarlah. Tak iya pula bila kenduri kena rumah kita, ramai pula datang. Ramai pula orang baik macam tu, tak iya pula. Kan? Sebab apa? Sebab sedekah pertama mengkayakan hati, walaupun miskin rasa kaya. Sedekah pertama mengkayakan hati. Yang kedua membersihkan harta, walaupun sikit rasa cukup. Kan? Sampai tak salin tu. Tambah-tambah buku nyalin ni. Yang pertama mengkayakan hati, walaupun miskin rasa kaya. Nak bagi je ke orang. Kau ni macam banyak duit lah. Tak, tapi dia bagi selalu. Kan? Allah bagi ganti. Yang kedua membersihkan harta, walaupun sikit rasa cukup. Yang ketiga memanjangkan usia, sehat walafiat, panjang umur. Tengok mak-mak kita dulu, rekod-rekod semua dia pecah rekod
90 lebih tahun, umur 100 pun ada. Ada. Kan? Tapi tak ada lah sampai 200 dah. Kita janganlah minta sampai umur 200. Sekarang pun mongkok kalau 200 menyarap majlis ilmu Manjang usia, panjang memanjangkan usia, dan yang keempatnya melancarkan rezeki. Nah, tu kelebihan sedekah. Sedekahlah kita. Jadi cari yang halal, Nabi pesan. Jangan benarkan benda haram masuk dalam perut kita. Kadang minum arak, benda haram lah tu, masuk dalam perut. Bondo tu sendiri haram. Satu lagi, bondo tu mungkin tak haram, tapi sumber keuangan kita tu haram. Jadi haram juga. Kan? Jadi keberkatan tu mustahak. Ingat tak saya sebut pasal berkat? Maksud keberkatan itu selain pada pondok Ustaz Kazim, masuk al-barakah. Kan? Maksud barakah itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita walaupun sedikit tetapi berkembang. Ada je duit sikit bagi anak belanja, RM1 yang bagi belanja. Orang KL sekarang mana ada RM1? Ibu, semua bagi RM3 tahu paling kurang. Dia marah amat. Tu yang kita ada, nak pandai-pandailah. Jadi anak pun bawa air kosong tang rumah. Belilah makanan-makanan tu, beli kat sana. Tetapi rupanya dengan walaupun RM1 sebab berkat, anak pandai nombor 1 dalam sekolah. Anak kita subjek-subjek dia bagus. Amak orang kampung, anak terbaik bahasa Inggeris. Amak kampung betul, kampung baru. Kelumpur. Tak ada lah. Nah, tapi makna anak yang pandai alhamdulillah. Iya, kadang-kadang ada juga kan. Kan anak yang tak pandai bahasa Inggeris kan, tapi akhirnya rupanya dia pandai benda lain. Dia tak pandai akademik, dia pandai kemahiran. Akhirnya dia pandang aircon tu, dia tahu ini mesti belum on, dia tahu. Contoh kan. Itu semua orang tahu Ustaz. Yalah tak, maksudnya kalau ada aircon masalah, pandai dia repair. Ini punca ni macam ni. Kita pun tak boleh terfikir tu. Sebab dia bidang dalam bidang tu. Kan? Ada seorang tu pula dia pandai repair kereta. Kereta susah parah, menyalur enjin ni. Dia usik menyalur lampu pandailah dia tu kan. Jadi mana kata keberkatan tu yang kita nak. Carilah yang halal. Sungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Kemudian dapat rezeki apa lagi Allah bagi? Bini pandai masak. Kan? Bukan apa dah. Muka biasa-biasa, tak adalah lawa apa nampak. Tiba-tiba masak sedap. Pagi tolong mata kabau, tengah hari tolong sak kicap, malam tolong mata kabau. Tolong berapa pagi sampai malam. Naik hanya mulut lelaki. Kan, dia tolong tapi tak apa. Dah tu lelaki agama tolonglah kan. Berlori-lori tolong sampai. Kan, order tolong stok tolong tak cukup kan. Tak apalah. Yang seorang tu pula Allah bagi rezeki. Sebenarnya ada satu rezeki lagi yang tak perasan. Tiba-tiba bini lawa kat mata. Ada. Laki kita dah senyum nak tengok kita. Apa kena bang? Ramai tengok kau. Abangnya ada tu bangko ni mula dia. Sebab tu tak apa hal. Geram tengok kau dah. Tengok. Bang ni malulah. Dah mabuk seorang. Mabuk. Perempuan tu pun mabuk ni. Mengandung kawan tu. Dah hilang geng duha seorang. Kenapa dia mabuk? Ada lagi kau ada. Tak sangka pula mengandung. Datanglah dari majlis ilmu dia sekali tu. Lah. Kau siapa urut lagi? Kata. Dia ngidam. Dia punya ngidam lain pula. Ngidam kuliah duha. Tak kuliah duha baru selesai. Contohlah kan. Sikit lagi ya. Jadi makna kata pastikan jangan bagi benda-benda haram masuk dalam perut kita.